Penglibatan dan pengabdian beliau di dalam memartabatkan kaedah rawatan alternatif ini diperjuangkannya sejak sekian lama lagi. Ramai orang mengatakan homeopati ini kalau yang dah dibukukan berasal daripada Jerman Barat, ya, daripada Jerman lah, daripada Dr. Samuel Hahnemann. Tapi terus sejarah yang kita baca ya daripada cerita The Genia, dia menceritakan tentang wujudnya perubatan homeomerik yang dimana sebenarnya homeopati yang berasal daripada kelompok kabilah Islam, ya, daripada orang Parsi. Kami merasakan tanggungjawab kami untuk ambil balik ilmu itu untuk kita ajar kepada orang-orang Islam kita. Biarpun begitu, hari ini Profesor Dr. Hamsiah bukan sekadar cukup dikenali melalui kaedah rawatan alternatif ini, tetapi apa yang lebih membanggakan, beliau merupakan wanita yang menerajui syarikat-syarikat yang berada di bawah naungan kumpulan syarikat Dr. Azizan Kusda. Antaranya, Ketua Pegawai Operasi Homeopathic Laboratories Malaysia Sendirian Berhad, Pengurus Besar Era Edar Marketing Sendirian Berhad dan juga tenaga pengajar Kolej Homeopati Darul Aman. Beliau yang bertindak sebagai Presiden Kusda turut bertanggungjawab terhadap beberapa buah lagi kumpulan syarikat seperti Pusat Perubatan Homeopati dan Biokimia PDA, Percetakan Era PDA, Examo Enterprise, Una Comestica dan juga Kuskame. Mengimbau kembali penglibatan awal beliau di dalam pelbagai bidang perniagaan ini semuanya bermula hasil usaha gigih. Gabungan beliau dan Allahyarham suaminya, Profesor Dr. Azizan Ismail, sebagai pengamal perubatan homeopati melalui sebuah klinik homeopati yang telah bermula sejak 1982 lagi. Dr. Azizan buka klinik dulu. Asal beliau sebenarnya mengidap sakit yang kronik, asma yang kronik. Bronkitis asma. Jadi bila sembuh dengan kaedah perubatan homeopati, jadi beliau pun rasa dia patut belajar. Bila belajar dah pandai, dia pula mengubah orang. Bila berubah orang, of course lah dia akan ganggu apa orang kata prestasi kerja kan. Dari situ beliau ambil keputusan untuk berhenti dan buka klinik dan kita migrate all the way to Kedah. Terdapat dua cara iaitu konvensional dan alternatif. Istimewanya, perubatan alternatif ia tidak mengandungi dadah, tiada kesan sampingan dan tidak bertukar menjadi racun dalam badan. Cuma kaedah buat tu saja menyebabkan crude form ataupun benda yang racun tu tak ada. Jadi kalau setakat orang kata cannabis, ya, macam nuk, kita pun ada benda tu. Tapi kita guna dalam kaedah homeopati, itu saja. Depa kaedah alopati dia ada lagi racun tu pada kadar yang sedikit. Maknanya consumable, boleh ambil. Tapi macam kita ada radium. Radium tu diproses sehingga tak ada, crude tak ada. Tapi cuma ada tenaga radium saja. Biarpun homeopati telah wujud di negara ini sejak sekian lama lagi, namun mungkin kerana kurangnya kesedaran masyarakat terhadap teknik perubatan ini menjadikan ia agak begitu asing bagi semua. Homeopati dan pelbagai kaedah rawatan alternatif yang lain kian menjadi pilihan. Biarpun begitu, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan homeopati ini? Sebenarnya ini yang dipanggil ubat homeopati, ya. Dia dipanggil ni tincture, ya, tincture. Kalau sekiranya tincture ni nama dia belladonna, potensi 30. So di klinik orang lain pun mesti kalau belladonna dia sama cara buat. Daripada unsur yang sama, semua sama. Cuma yang membezakan bila dia merawat orang aja. Dia nak tengok orang tu belladonna ke, dia nak tengok orang tu gossymium ke, sanguinaria ke, itu di mata dia. Dia bukan saja tengok di sudut fizikal,
Tapi dia juga melihat dari segi emosi orang tu, dari segi mental orang tu, dan juga mungkin ke tahap spiritual. Sebelum kembalinya Allahyarham Profesor Dr. Azizan ke rahmatullah, Profesor Dr. Hamsiah merupakan orang kuat, tulang belakang kepada suami di dalam meluaskan empayar homeopati dan juga pelbagai syarikat-syarikat yang lain. Namun, setelah perginya Allahyarham pada pertengahan tahun 2007, dari peranan cuma sebagai orang kedua, Profesor Dr. Hamsiah terpaksa dan perlu mengambil alih tanggungjawab di dalam menerajui syarikat dan menyambung segala usaha serta pengorbanan Allahyarham suaminya. Tapi waktu beliau tak ada, memang saya rasa macam kehilangan lah. Actually selama 3 bulan juga. Tapi bantuan daripada pekerja-pekerja, anak beranak semua bagi support balik bahawa mereka ada di belakang saya lah untuk push benda itu. Dan bila saya ingat amanat daripada arwah juga menyebabkan saya naik balik . Saya struggle balik lah untuk push diri saya di mata masyarakat ni. Dan sekarang saya aktif balik lah. Alhamdulillah. Kesempatan berkunjung ke kediaman beliau di Bandar Darul Aman Jitra Kedah mendekatkan lagi perkenalan mendekati wanita cekal dan penuh dengan ketabahan ini. Nak kata tekilan sangat tu, I lose a friend lah. Saya kehilangan kawan, saya kehilangan suami dan rasanya saya kehilangan bos yang sangat pandai. Pada saya dia sangat pandai. Pasal dia melihat semua itu sebagai tidak sia-sia. Dia melihat biji korma yang orang buang sebagai duit ya. Kerana dia rasa tak ada yang Allah jadikan dalam muka bumi ini yang sia-sia. Tetapi beliau tak buat benda suka-suka. Dia akan buat kajian dulu. Adakah benar benda ini berkhasiat untuk benda yang nak dia tampilkan. Orang tengok pokok semalu tu orang nak buang kan duri dia. Tapi dia melihat pokok semalu ni sebagai ubat yang sangat baik.